Assalamualaikum, nama saya Syazwani Farhana Murshidah binti Ismail, nombor metrik 2799050. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi PKS, iaitu perniagaan kecil dan sederhana. Bagi sektor pembuatan, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan yang tidak melebihi RM50 juta ringgit Malaysia atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Manakala bagi sektor perkhidmatan dan sektor lain, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta ringgit Malaysia atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi jaringan. Menurut Gilmer and Carson, dapat saya rumuskan di sini bahawa jaringan adalah melibatkan hubungan di antara dua pihak ataupun lebih di mana mereka mengenali ataupun tidak, di mana mereka berjumpa, berinteraksi dan berkongsi idea di mana semua pihak mendapat faedah masing-masing. Sebagai contoh mudah, hubungan jaringan yang terjalin di antara penjual dan juga pelanggan di mana kedua-dua pihak tersebut menerima faedah masing-masing, di mana penjual menerima wang daripada pelanggan, manakala pelanggan pula menerima perkhidmatan ataupun barang yang dikehendaki melalui penjual. Seterusnya, terdapat 3 jenis jaringan, iaitu yang pertama adalah jaringan peribadi yang melibatkan jaringan tidak formal di mana wujud di antara dalam kalangan ahli keluarga, rakan sekerja, rakan keluarga dan lain-lain. Dan interaksi adalah mempunyai ikatan peribadi yang kuat kerana interaksi sosial yang lama dan rapat. Yang kedua adalah jaringan perniagaan di mana jaringan ini melibatkan jaringan formal yang melibatkan interaksi perniagaan dan perniagaan. Pihak yang terlibat adalah seperti hubungan baik dengan pembekal, pelanggan, pelabur, pegawai bank dan peguam. Dan yang terakhir adalah jaringan awam di mana yang merujuk kepada sumber awam yang memberikan maklumat dengan sihat berguna untuk kepentingan perniagaan. Sebagai contoh, maklumat yang diperoleh daripada televisyen, radio, surat khabar, majalah, buku, internet dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengapa kumpulan kami telah memilih syarikat Jalin untuk projek ini adalah disebabkan 4 perkara, iaitu yang pertama, Jalin merupakan salah satu syarikat SME di Malaysia. Yang kedua adalah Jalin juga merupakan syarikat SME yang berkembang maju. Yang ketiga pula adalah disebabkan Jalin menghasilkan pelbagai produk makanan. Dan yang terakhir adalah disebabkan kerana Jalin mempunyai jaringan hubungan, iaitu jaringan perniagaan yang kuat dengan pelanggan mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kumaira binti Muhammad Fauzi dan nama metrik 286001. Jalin Sendirian Berhad memulakan perniagaan pada tahun 1981 oleh Datuk Abdul Jalil Lom dan dikenali sebagai Jalil Enterprise. Pada ketika itu, Jalil Enterprise hanya mempunyai 40 orang pekerja dan beroperasi di rumah kedai yang disewa di Johor Bahru. Pada tahun tersebut, Jalil hanya mengeluarkan beberapa jenis produk sahaja. 9 tahun kemudian, nama Jalil Enterprise ditukar kepada Jalin Sendirian Berhad bagi mengembangkan perniagaan mereka. Pada tahun 1998, Jalin mula memperkenalkan produk yang baru kerana mempunyai permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Pada tahun tersebut juga, Jalin telah menghasilkan sebanyak 21 jenis produk secara konsisten. Pada tahun 2017, Jalin berjaya menambah bilangan pemegang syarikat dan pekerja seramai 300 orang di seluruh negara serta mempunyai sebanyak 19 cawangan di seluruh Malaysia. Sehingga kini, nama Jalin masih berdiri gah dan mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan mereka. Jalin telah berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk yang mampu untuk memenuhi cita rasa dan permintaan daripada pelanggan. Jalin telah menghasilkan video di akaun YouTube mereka yang bertajuk Soy Sauce of Jalin How It's Made pada tahun 2019. Dalam video tersebut, Jalin telah menunjukkan cara mereka menghasilkan kicap, sos dan kordia daripada proses yang pertama iaitu memproses bahan mentah sehingga proses yang terakhir iaitu mengedarkan produk mereka kepada pemborong dan peruncit. Selain itu, Jalin juga telah membuat turun video resepi masakan mereka dengan menggunakan produk yang mereka hasilkan di akaun YouTube Jalin. Antara resepi yang telah dihasilkan termasuklah ayam pandan, spicy glass noodle salad, udang selasih cili Thai Jalin dan Chi Cheong Fan.
Resepi-resepi yang dihasilkan di YouTube Jalil ini merupakan salah satu cara mereka untuk mempromosikan produk. Dengan cara ini, pelanggan mereka akan tertarik untuk mencuba menu yang dihasilkan, lalu mereka akan membeli produk keluaran daripada Jalil. Keperluan utility bermaksud keperluan asas. Terdapat 4 jenis keperluan asas manusia, termasuklah makanan, air, udara dan tempat tinggal. Jalil menghasilkan produk bagi memenuhi keperluan asas manusia, iaitu makanan. Jalil meletakkan harga yang mampu milik bagi memastikan bahawa setiap orang dapat membeli dan merasai produk yang dihasilkan oleh Jalil tanpa mengira tahap pendapatan seseorang. Dengan idea yang berkonsepkan Dogift ini telah mendapat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat tempatan dan menjadi pilihan utama masyarakat tempatan, terutamanya kepada mereka yang melaksanakan majlis perkahwinan, sambutan hari jadi, majlis amal dan sebagainya. Dengan pembungkusan yang eksklusif dan menarik, telah berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan untuk mendapatkan produk Dogift ini kerana ianya mudah untuk didapatkan dan saiz pembungkusannya yang kecil dan mudah untuk dibawa dan juga diberikan kepada tetamu. Seterusnya adalah rangkaian syarikat bersama pesaing. Antara pesaing terhebat syarikat Jalil adalah syarikat Zara Foodstuff Sdn Bhd yang diasaskan oleh Allahyarham Datuk Lambuk Muhammad yang ditubuhkan pada tahun 1987 di Johor. Syarikat Zara Foodstuff Sdn Bhd turut menghasilkan beberapa produk yang sama seperti syarikat Jalil, antaranya sos cili, sos tomato, kicap masin dan juga kicap manis. Apabila terdapat persaingan dalam perniagaan, peniaga ataupun pemasar lebih mengetahui bahawa pengguna ataupun pembeli memilih produk ataupun perkhidmatan mereka bukan sahaja disebabkan hanya syarikat itu yang mengeluarkan sesuatu produk. Akan tetapi, produk ataupun perkhidmatan yang disediakan lebih menyerlah dan dapat menarik minat pengguna. Seterusnya, persaingan juga dapat membina rasa setia pelanggan ataupun pengguna terhadap produk yang akan dikeluarkan. Semakin kerap pengguna memilih produk yang dikeluarkan oleh syarikat seperti syarikat Jalil, mereka akan terus menyokong dan membeli produk-produk yang bakal dikeluarkan oleh syarikat Jalil kelak. Jika pihak pengusaha menyediakan perkhidmatan ataupun produk yang berkualiti dengan harga yang berpatutan, sudah pasti pengguna akan terus membeli dan menggunakan produk yang disediakan tanpa memilih ataupun menggunakan produk dari syarikat ataupun pengusaha yang lain meskipun produk yang ditawarkan adalah sama. Persaingan mendata merupakan gabungan antara dua atau lebih sesebuah perniagaan yang beroperasi pada tahap yang sama dalam rantaian pengeluaran bekalan dan juga ianya berada dalam industri yang sama ataupun industri yang berbeza. Sebagai contoh yang boleh dilihat dalam industri pengeluaran produk seperti kicap Jalil dan juga kicap cap kipas udang yang dikeluarkan oleh syarikat Zara Foodstuff Sdn Bhd. Persaingan yang sengit ini juga dapat meningkatkan jualan dan juga menghasilkan produk merupakan titik kejayaan sesebuah syarikat itu kerana mereka telah memperoleh kepercayaan daripada pelanggan ataupun pengguna tetap mereka sendiri. Aktiviti yang dilakukan syarikat Jalil serta kesannya. Aktiviti pertama ialah penjenamaan. Dengan melakukan penjenamaan, maka akan lebih mudah untuk produk mereka dikenali ramai orang dan mendapat sambutan daripada pengguna. Hal ini kerana pengguna pasti memilih produk yang dikenal pasti penjenamaannya demi keselesaan dan keselamatan. Aktiviti kedua iaitu pembungkusan dan pelabelan. Hal ini memberi kesan dari segi mendapat kepercayaan daripada pengguna. Ini kerana pembungkusan yang bersih, kemas dan rapi akan menarik minat pengguna untuk membeli produk tersebut kerana mereka percaya kualiti produk tersebut adalah baik, dan pelabelan pula kerana pengguna ingin menggunakan produk yang halal dan terjamin keselamatan dan kebersihan untuk kebaikan pengguna. Aktiviti ketiga ialah mempelbagaikan produk. Aktiviti ini penting kerana cita rasa pengguna berbeza-beza. Maka dengan adanya aktiviti ini, pengguna boleh membuat pilihan mengikut cita rasa masing-masing. Aktiviti terakhir ialah melakukan promosi di setiap market. Aktiviti promosi ini dilakukan untuk menarik minat pelanggan. Seperti yang kita ketahui, pengguna memang menyukai sesuatu yang berbau promosi. Maka dengan itu, aktiviti promosi akan menarik pelanggan untuk membeli atau memilih produk Jalil. Dengan itu, jelaslah membuktikan bahawa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh syarikat Jalil mampu memberi kesan yang positif terhadap perniagaan mereka.
Aktiviti yang pelbagai akan membantu mempertahankan syarikat Jalen ini. Saya juga ingin memberitahu agensi yang mempertahankan syarikat ini iaitu Jabatan Agama Islam Johor, Malaysia. Saya Nadala Tahnini binti Abdul Malik, mencik nombor 288102. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada perniagaan Jalin Sdn Berhad ini adalah syarikat tersebut merupakan salah satu syarikat yang syarikat SME yang berkembang maju dari masa ke masa. Seperti yang kita dapat lihat, syarikat Jalin Sdn Berhad berkembang dari pelbagai aspek, antaranya jenis produk yang dikeluarkan, peralatan yang digunakan dan juga lokasi perniagaan. Oleh hal yang demikian, jaringan antara pelanggan dan syarikat Jalin Sdn Berhad berjaya dibina. Seperti yang kita sedia maklum, produk keluaran Jalin cukup digemari oleh semua golongan masyarakat, tidak mengira kaum, usia dan bangsa. Jalin Sdn Berhad sentiasa menitik beratkan pelbagai kaedah untuk menjaga kesetiaan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan oleh Jalin Sdn Berhad. Antara kaedah yang sentiasa dititik beratkan adalah kaedah pelabelan, kaedah pembungkusan, kaedah penjenamaan dan sebagainya. Hal ini dapat menjaga kualiti produk yang dikeluarkan oleh Jalin Sdn Berhad. Membina jaringan antara pelanggan dengan perniagaan amatlah penting bagi sesebuah syarikat tersebut. Antara kepentingan yang dapat kita lihat daripada membina jaringan dengan pelanggan adalah dapat meningkatkan reputasi dan kredibiliti perniagaan tersebut. Selain itu, kita dapat mengenal pasti individu atau organisasi yang dapat memberi kepentingan kepada perniagaan kita. Seterusnya, kepentingan yang dapat kita lihat adalah perniagaan tersebut dapat mengembangkan lagi perniagaannya dengan lebih berkesan ke pasaran. Dan akhir sekali, jaringan dapat mempengaruhi kesetiaan pelanggan terhadap sesuatu produk yang kita keluarkan. Akhir sekali, harapan saya terhadap syarikat Jalin Sdn Berhad adalah saya berharap Jalin Sdn Berhad akan sentiasa terus berkembang maju di masa hadapan dan saya juga berharap Jalin Sdn Berhad sentiasa mendapat tempat di hati pengguna. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.